Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya harus ucapkan tahniah kepada SPRM yang memang sentiasa dapat kecaman, tomahan daripada rakyat. Tetapi ramai yang tidak tahu bahawa SPRM banyak melakukan kejayaan, banyak melakukan tugas-tugas yang memang boleh dibuktikan, yang memang boleh dihormati, boleh dipuji. Dan terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu, adakah kamu bersetuju kalau saya kata SPRM Malaysia adalah sebenarnya antara badan penguatkuasa yang terbaik di dunia? Saya ingin katakan betul, SPRM sebenarnya adalah antara badan yang terbaik di dunia. Kerana telah dibuktikan bahwa mereka membuat kerja, sentiasa membuat kerja, mereka menerima laporan dan mereka menyiasat laporan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terbaru ini bukti satu lagi SPRM telah melakukan kerja mereka apabila SPRM mengumumkan bahawa mereka telah berjaya menahan 6 pengarah dan juga pemilik syarikat yang mana telah dilaporkan mungkin melakukan jenayah. Berita ini dipetik atau telah dilaporkan di BH Online dengan bertarik pada 25 Mei lagi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. SPRM telah menahan 6 pengarah dan pemilik syarikat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Malaysia, telah menahan 6 lelaki bagi membantu siasatan kes mengemukakan penyata akaun bank syarikat yang mengandungi butiran palsu. Kepada sebuah syarikat pembersihan di negeri ini pada 2019. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati kepada yang suka menipu, yang suka memalsukan dokumen, yang suka buat banyak lagi lah perkara-perkara yang salah, kerana SPRM sekarang memang betul-betul nekat untuk buat pembaharuan, hapuskan rasuah di Malaysia. Saya sokong ini, tahniah kepada SPRM. Inilah yang rakyat ingin lihat. Menurut sumber SPRM, kesemua mereka ini berusia 38 sehingga 49 tahun itu, yang juga adalah pengarah dan pemilik syarikat, ditahan di Kedah serta Kuala Lumpur semalam. Kata kenyataan itu, seorang daripada mereka ditahan di pejabat SPRM Kedah, manakala 5 lagi di SPRM Kuala Lumpur, iaitu di antara jam 10.28 pagi sehingga 5.24 petang katanya. Kesemua suspek itu disyaki menggunakan penyata akaun bank syarikat yang palsu dalam permohonan tender penswastaan pengumpulan sisa pejal dan pengurusan pembersihan awam di wilayah utara. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan zaman-zaman dulu lagi ya. Sekarang bukan zaman-zaman yang mudah ditipu lagi, mudah kata tak tahu. Sekarang SPRM dah bijak, jangan main-main dengan SPRM. Kali ini semua penipuan, semua yang tak ada, nanti datang pergi rumah, pergi tempat pejabat yang dibagi alamat, tengok tak ada pun pejabat tersebut. Sekarang pejabat yang didaftarkan bila SPRM, pegawai penguatkuasa tiba di tempat alamat tersebut, tak ada pun syarikat itu, tak ada pun badan itu. Pelik-pelik terjadi. Tapi sekarang SPRM dah bijak. Jangan main-main ya. Jangan main-main, SPRM dah bijak sekarang. Tahniah kepada SPRM, teruskan kerja yang baik ini. Susulan itu sumber berkata SPRM merekodkan percakapan mereka dan saksi selain mendapatkan dokumen yang relevan dalam kes berkenaan. Kesemuanya akan dilepaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 Malaysia hingga RM15,000 serta penjamin. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrum Nizam Abdul Manak mengatakan mengesahkan bahawa tangkapan berkenaan dan memaklumkan kes itu disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sekian berita, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Terbaik SPRM. Bye-bye. Sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pastinya untuk beberapa hari ini kita akan terus mendapat keputusan demi keputusan
yang penting berkaitan dengan keputusan daripada SPRM, dan pastinya rakyat Malaysia sedang menanti satu demi satu keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, berkaitan dengan 1MDB, SRC International, banyak lagi kes-kes yang lain. Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, saya amat gembira dengan keputusan terbaru ini yang diumumkan oleh SPRM, kerana pada pendapat saya ini akan menjadikan badan berkecuali negara Malaysia ini akan menjadi semakin efektif, efisien, telus, dan akan menjadi semakin dihormati di mata dunia. Dan SPRM akhirnya membuat satu keputusan yang memang saya setuju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang SPRM perlu penjenamaan semula, perlu dikuatkan semula, perlu ada sesuatu pembaharuan. Dan mungkin inilah yang telah dilakukan, difikirkan oleh SPRM, sehingga mereka telah mengumumkan bahawa ada 6 yang telah dilantik sebagai ahli panel pemantau bebas SPRM. Inilah yang terbaik dan sepatutnya dilakukan lama dahulu, yaitu melantik ahli panel pemantau bebas SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesemua individu yang telah dilantik tersebut terdiri daripada golongan profesional serta pakar dari pelbagai bidang untuk mewakili masyarakat bagi memantau pelaksanaan fungsi dan operasi. Yang ini yang saya setuju. Ini baru betul. Bukan hanya lantikan politik, kata ahli-ahli politik lah. Lantikan politik lah, itulah. Jadi kalau ada pemantau bebas, badan bebas, orang bebas, ini baru bagus. 6 individu telah dilantik secara pentadbiran oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai ahli panel Badan Pemantau Bebas Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM bagi tempoh 2 tahun. Bagus. Dalam satu kenyataan yang telah dikeluarkan, SPRM telah memaklumkan bahawa 5 daripada mereka dilantik sebagai ahli panel penilaian operasi atau PPO yang merupakan lantikan semula, manakala seorang lagi sebagai ahli panel perundingan dan pencegahan rasuah PPPR baharu bagi menggantikan seorang ahli panel bebas tersebut yang telah meletakkan jawatan pada Disember tahun lalu. Surat cara pelantikan PPO dan PPPR itu telah disampaikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki di Pejabat SPRM di Putrajaya pada hari ini. Kesemua individu tersebut dilantik terdiri daripada golongan profesional serta pakar dari pelbagai bidang untuk mewakili masyarakat bagi memantau pelaksanaan fungsi dan operasi SPRM. Mereka adalah ahli-ahli PPO itu terdiri daripada pertama, Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam sebagai pengerusi. Beliau adalah bekas timbalan ketua bahagian 2 bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara. Nombor 2, Datuk Muhammad Fauzi Haji Cemat iaitu ahli bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Nombor 3, Datuk Abdul Manap Dim iaitu ahli juga, iaitu bekas timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pematuhan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nombor 4, Datuk Indra Azimah Abdul Hamid, bekas timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan dan Pematuhan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dr. Mazlan Haji Ahmad iaitu bekas timbalan pengarah bahagian perisikan kewangan dan penguatkuasaan Bank Negara Malaysia. Dan ahli terbaru yang baru saja dilantik dipilih adalah ahli terbaru PPPR ialah Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din, iaitu Naib Pengerusi Eksekutif Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Tempoh pelantikan ahli PPO dan PPPR berkuat kuasa mulai 1 April 2022 hingga 31 Mac 2024. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.